Jom kita belajar sains bersama Cikgu Halina. Kita kelas mengaji bersama Lufil Hadi. Okey, dah sedia, dah ada buku teks. Kita mula dululah. Okey, mungkin saya akan habiskan awal sikit lah hari ni. Okey, tajuk, masih lagi tajuk bahan buangan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat semuanya? Sihat mutekan dulu mikrofon, tak apa. Okey, hari ni kita sambung lagi tajuk kita bahan terbiodegradasi dan sama ada bahan tersebut terbiodegradasi ataupun tidak. So hari ni kita nak sambung lagi kita sambung. Hari tu saya dah suruh baca kan bahan terbiodegradasi ataupun bahan tidak terbiodegradasi. So, bahan buangan awak hari tu kita dah kelaskan. Kita dah kelaskan bahan buangan kita. Okey, kita dah kelaskan bahan buangan kita iaitu kita dah kelaskan kepada beberapa jenis kalau kita nak buang bahan buangan kita. Betul tak? Kita dah masukkan, kita dah kenal tong sampah warna oranye, warna jingga untuk apa? Plastik dan logam. Okey, warna coklat untuk kaca, warna biru untuk kertas, okey, warna hijau untuk sisa makanan. So kita dah ada ilmu tu. Okey, bahan-bahan buangan, hari kita nak belajar tentang bahan buangan kita terbahagi kepada dua. Sama ada bahan buangan tersebut terbiodegradasi ataupun bahan buangan tersebut tidak terbiodegradasi. Okey, sebelum ni sebab tu saya suruh baca dulu. Nanti awak tak terperanjat dengar istilah terbiodegradasi dengan tidak terbiodegradasi. Okey, bila awak dah baca dulu, awak dah kenal istilah tu mungkin baru bagi awak. Okey, mungkin baru bagi awak. So, hari ni kita nak belajar bahan tersebut boleh terbiodegradasi ataupun tidak boleh terbiodegradasi. Kalau bahan tu tak boleh terbiodegradasi, apa kita nak buat dengan bahan tersebut? Kalau bahan tu boleh terbiodegradasi, apa kita perlu buat dengan bahan-bahan buangan tersebut? So, ni ada dua situasi. Okey, ada dua situasi. Okey, ada dua situasi pada tahun 1990. Dia tengok mana pergi mainan dia. Okey, dia timbus. Okey, dia tanam. Okey, sekarang budak yang sama, okey, budak yang sama dia dah besar, dia gali, okey, dia gali tempat yang sama, dia dapati bahawa kereta mainan dia masih elok rupa parasnya. Okey, rupa parasnya masih elok. Kereta mainan dia walaupun daripada 1990 tu, sekarang ni masih elok. Kenapa? Okey. Ada yang lain-lain yang ini, okey, sisa-sisa yang lain ni dia kata apa dah tak ada. Cuma kereta mainan yang tertimbus pada tahun bukan zaman dahulu pada beberapa tahun yang lepas tu, dia tengok masih ada lagi. So apa persoalannya, kenapa kereta mainan tu masih ada lagi sedangkan sampah-sampah yang lain contoh makanan, kertas dah tak ada. Okey, kerana ada bahan yang boleh terbiodegradasikan. Kerana makanan, kertas, kenapa dah tak ada? Sebab bahan buangan itu telah terbiodegradasikan. Maksudnya dah terurai, dah mereput. Siapa yang uraikan bahan-bahan buangan tersebut menjadi dan benda dah terurai, dah kecil-kecil sampai kita dah tak jumpa sampah tersebut. Okey, bahan buangan tersebut, kertas ke dah tak jumpa. Siapa? Okey, bahan buangan terbiodegradasikan ialah, nah ini maksud bahan buangan terbiodegradasikan bahan buangan yang boleh direputkan oleh mikroorganisma.
Okey, bahan tersebut direpotkan, diuraikan oleh mikroorganisma yang berada di dalam tanah. Okey, sebab itu kertas awak tanam hari ni ataupun awak tak payah tanam lah kalau kertas tu. Awak letak sahaja, okey, dekat tanah tu. Beberapa hari selepas tu awak dah tak jumpa lagi kertas tu. Betul tak? Okey, walaupun lepas tu awak ambil dua bahan. Awak tanam kertas dan juga satu lagi awak tanam plastik. Okey, biarkan selama seminggu. Seminggu selepas itu awak gali balik, awak boleh nampak kertas dah tak ada tapi plastik itu ada. Kerana kertas adalah bahan boleh terbiodegradasikan. Bahan yang boleh ataupun diuraikan oleh mikroorganisma yang ada di dalam tanah. Okey, seterusnya kita tengok bahan buangan terbiodegradasikan. Okey, direpotkan oleh mikroorganisma. Okey. Bila dia dah repotkan oleh mikroorganisma, dia akan kembali menjadi nutrien di dalam tanah. Okey, dia dah repot, dia dah sebati dengan tanah. Jadi kadang bahan-bahan itu boleh menjadi baja. Okey, boleh menjadi baja nutrien kepada tanah tersebut. Okey, contohnya daun-daunnya reput, okey, daun-daun, tumbuh-tumbuhan, batang-batang kayu ke kertas-kertas, okey, dia adalah bahan yang boleh terbiodegradasi, boleh direpotkan oleh mikroorganisma. So dia akan sebati dengan tanah dan boleh menjadi baja. Okey? Contoh, bahan buangan terbiodegradasikan terdiri daripada bahan organik. Okey, bahan buangan yang boleh terbiodegradasi adalah bahan organik. Bahan organik. Contoh bahan organik ialah sisa makanan. Sisa makanan boleh terbiodegradasi. Okey, boleh direpotkan oleh mikroorganisma. Okey, seterusnya kertas. Kertas pun bahan boleh terbiodegradasikan. Boleh mereput, boleh diuraikan oleh mikroorganisma. Seterusnya bahan kumuh. Bahan kumuh awak. Okey, dan juga tinja. Tinja awak tu pun ialah bahan terbiodegradasikan. Okey, cuba bayangkan awak punya tinja tu tidak boleh terbiodegradasikan. Awak buang tinja satu hari berapa kali tapi bahan tu tak boleh terbiodegradasi. Habislah, betul tak? Habislah rumah awak sebab bahan benda tu tinja tak boleh mereput. Longgok-longgok lah nanti. Okey, seterusnya sisa makanan. Sisa makanan yang kita makan itu boleh terbiodegradasikan. Contoh sisa makanan apa? Sayur-sayuran, tulang-tulang ikan yang tak habis kita makan tu kadang-kadang kita campak aje ke kan, kita buang dekat dalam tong sampah ke, okey? So dia boleh terbiodegradasi. Siapa yang merepotkan bahan-bahan buangan tersebut ialah mikroorganisma yang ada di dalam tanah. Okey, seterusnya kita dah masuk pada bahan yang tidak boleh terbiodegradasi. Maksudnya tidak boleh diurai. Okey, tidak boleh diurai dan direpotkan oleh mikroorganisma. Okey, contohnya ialah kaca, plastik dan logam. Inilah contohnya. Gambar rajah tu dekat sebelah. Okey, tidak boleh direpotkan oleh mikroorganisma. Samalah juga dengan kereta mainan tu tadi. Kereta mainan itu adalah bahan tidak boleh terbiodegradasi. Sebab kereta mainan adalah daripada apa? Plastik sintetik. Okey. Okey. Jadinya bila awak tanam 5-6 tahun akan datang pun awak gali masih ada lagi wujudnya kereta mainan tersebut. Okey, sebab apa? Sebab kereta mainan adalah bahan tidak boleh terbiodegradasikan. Okey. Kaca. Okey. Kaca. Sebab tu banyak negeri di Malaysia
dah mula mengamalkan tidak menggunakan straw, betul? Dah tak ada straw plastik. Okey, lepas tu bahan pembungkus makanan pun kita tak guna yang styrofoam tu. Polisterin yang warna putih tu kan, kita dah tak guna. Okey, kadang ada negeri yang kempen membeli belah di pasar raya pun dah tak menggunakan plastik. Kita kena bawa beg sendiri daripada rumah. Ataupun kita kena guna beg yang boleh terbiodegradasikan. Ada beberapa beg lah, beberapa jenis beg yang boleh terbiodegradasikan. Sebabnya nanti kita tengok berapa tahun bahan-bahan ini, bahan-bahan buangan ini mengambil masa untuk diuraikan. Okey, plastik berapa tahun, logam berapa tahun. Ada bahan buangan yang makan masa sampai puluh-puluh tahun untuk diuraikan oleh mikroorganisma. Ada yang tak boleh diuraikan oleh mikroorganisma. So bahan yang tak boleh diuraikan atau direputkan oleh mikroorganisma ini kita panggil bahan buangan tidak terbiodegradasikan. Okey, bahan buangan tidak terbiodegradasikan. Sisa toksin. Sisa toksin ni datangnya biasa daripada mana? Daripada kilang-kilang. Okey, daripada kilang-kilang. Sisa toksin juga tidak boleh diuraikan. Okey, sisa toksin juga merupakan bahan buangan tidak terbiodegradasikan. Sebab itu ada satu masa, tahun lepas tak silap, kalau awak ikut perkembangan semasa, ada pasir gudang, betul tak? Nama sungai Kim Kim. Betul. Okey, nama dia sungai Kim Kim, kan? Sungai Kim Kim tercemar oleh sisa toksin. Okey, yang dibuang dengan suka-suka hati di sungai tersebut. Okey, dia akan menyebabkan banyak haiwan akuatik, tumbuhan akuatik akan mati dan juga boleh mencemarkan alam sekitar, mencemarkan sungai. So sebab apa? Sebab sisa toksin itu adalah termasuk dalam bahan buangan tidak boleh terbiodegradasikan. Okey, so faham ada dua jenis bahan buangan. Satu bahan buangan boleh terbiodegradasi, yang satu lagi adalah bahan buangan tidak boleh terbiodegradasikan. Okey, bahan buangan yang boleh terbiodegradasikan maksudnya bahan buangan ini boleh direputkan, diuraikan oleh mikroorganisma. Okey, bahan tidak boleh terbiodegradasi adalah bahan yang tidak boleh diuraikan ataupun direputkan oleh mikroorganisma. Okey, contoh bahan boleh terbiodegradasi ialah sisa makanan, kertas, apa lagi? Bahan kumuh dan juga tinja. Okey, seterusnya bahan tidak boleh terbiodegradasi. Okey, contohnya ialah Kaca, plastik, logam. dan juga sisa toksin. Okey, sisa toksin. Okey, kita sambung seterusnya. Kenapa kita kena tahu bahan-bahan ini? Kerana kita boleh mengasingkan. Okey, ini asingkan. Kita boleh asingkan. Bahan boleh terbiodegradasi dengan bahan tidak boleh terbiodegradasi. Tapi belit lidah nak menyebut perkataan tersebut kan? Okey, ini yang saya kata ni. Awak tengok info dekat bawah ni. Info ni kalau awak tengok ada ilmu bagi kita. Macam mana kita nak uruskan bahan buangan seharian kita. Okey, bahan buangan, kertas. Okey, 2-3 minggu. Dia boleh tahan. Okey, selepas 2 ataupun 3 minggu dia akan mereput lah. Okey, sebab dia bahan boleh terbiodegradasi Okey, ni sisa makanan, kulit pisang. Lama juga tu tengok, 1 hingga 3 bulan. Kulit pisang untuk diuraikan oleh mikroorganisma. Dia mengambil masa 1 hingga 3 bulan. Okey, ini lampen pakai buang. Pampers adik awak ni. Pampers tu yang adik awak guna tu boleh makan masa 10 hingga 20 tahun untuk diuraikan oleh mikroorganisma. Lama tak?
Adik awak pakai pampers umur 1 tahun, mak awak gali-gali timbus dekat dalam tanah, adik awak dah umur 10 tahun nanti, gali balik tanah yang ditimbus ni tadi, masih ada lagi lampin pakai buang tersebut. Awak punya lampin pakai buang pun masih ada lagi. Sebab apa? Sebab dia mengambil masa 10 hingga 20 tahun untuk diuraikan. Cuba tanya, mak dulu lampin saya, pampers saya mak buang kat mana? Mak gali, kita nak gali lah, ada lagi tak pampers kita? Okey, seterusnya. Seterusnya kita tengok tin. Tin minuman ke, tin susu ke, tin apa-apa jenis tin lah. Tin mengambil masa, tengok beratus-ratus tahun. 200 hingga 400 tahun. Begitu lama untuk diuraikan. Kadang-kadang sampai tak terurai pun. Okey, tengok botol dan getah sama jugalah dengan plastik. Okey, plastik pun sama ni. Botol dan getah, tengok mengambil masa 500 tahun. 500 tahun. Bayangkan 500 tahun. Saya nampak Nasrul. Nasrul boleh dengar suara saya? Okey. Tengok dia makan masa sampai 500 tahun. Jadinya sangat lama untuk diuraikan. Sebab itu dia masuk kepada kategori bahan tidak boleh terbiodegradasi. Kita dah guna sampai akhir hayat kita pun tin susu kita yang kita guna tu memang tak boleh diuraikan. Bayangkan kita guna habis diuraikan 200 hingga 400 tahun. Sangat lama. Okay, so macam mana kita nak buat? Sebab tu kita kena hargai bumi kita. Kita kena sokong kempen-kempen yang dianjurkan oleh pihak kerajaan. Kalau kempen tidak boleh menggunakan straw, kita sokonglah. Okay, kat kempen tidak ada plastik. Tidak ada plastik. Setiap hari apa tak boleh menggunakan plastik. Kita sokong sebab plastik untuk diuraikan makan masa beratus-ratus tahun. Okey, bila bayangkan plastik itu tak diuraikan, kita banyak menggunakan plastik, buang plastik, maka alam sekitar kita, bumi kita akan tercemar. Okey, akan tercemar, udara pun tak bersih, tak sihat. Okey, contoh satu lagi, kita kena uruskan bahan buangan kita. Tengok, bila kita tak uruskan dengan bijak, boleh menjadikan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Boleh mengakibatkan demam denggi yang sangat bahaya. Okey, kes demam denggi sekarang pun dah meningkat, betul? Corona dah semakin sedikit, COVID-19 dah semakin menurun, kes denggi pula semakin meningkat. Kes demam denggi pula semakin meningkat. So jadinya kita kena pandai. Okey, ini ialah penyakit yang disebabkan oleh pembuangan sisa toksin ke sungai. Okey, macam mana boleh datangnya penyakit? Okey, bila kilang membuang sisa toksin ke dalam sungai, air sungai akan tercemar. Okey, ikan yang kita makan itu juga akan tercemar. Tapi kita tak tahu ikan tu tercemar. Kita tak tahu ikan daripada sungai yang tercemar, tasik yang tercemar. Kita pun beli dekat pasar. Okey, padahal penjual tu pun kadang-kadang tak tahu ikan itu telah tercemar. Okey, kita jual, ni macam ikan siakap macam ni. Kan, kita goreng, masaklah siakap 3 rasa. Sedap masak siakap 3 rasa kan. Tak pun mak awak pergi pasar masak steam. Sedapnya kan. Bila makan, makan, dapatlah penyakit. Kerana kita telah makan ikan yang tercemar. Ikan itu nampak elok. Sebelum ni kita dah belajar tajuk pengawetan kan, ciri-ciri makanan yang rosak kan.
Okey, ikan itu nampak elok. Cumanya kita tak tahu yang itu daging ikan itu sebenarnya sudah tercemar kerana sisa-sisa toksit ni tadi dekat dalam sungai yang dibuang. Okey, begitulah yang berlaku di Sungai Kim Kim. Pada tahun lepas tak silap Sungai Kim Kim dekat Pasir Gudang. Okey, bukan setakat mencemarkan sungai, malah mencemarkan udara. Okey, bahaya memang. Okey, sisa toksit ialah bahan kimia kilang yang menjadi hasil buangan. Sisa toksit kena ingat, dia tak boleh mereput. Okey, tidak boleh diuraikan, tidak boleh terbiodegradasi. Esok kalau awak dah jadi toke-toke kilang, dah jadi bos-bos besar, awak kena guna ilmu ni macam mana nak menguruskan sisa toksit daripada kilang awak tu. Jangan dibuang dekat sungai. Besok saya dengar, kilang ni ownernya siapa? Ownernya Hazrul Hakimi kilang tu. Buang sisa toksit. Saya pergi cari awak nanti. Toke kilang tu siapa? Hazrul Hakimi lah. Hazrul Hakimi. Okey. So dah ada ilmu ni, kita dah tahu sisa toksit tu tak boleh diuraikan. So janganlah buang dekat mana? Sungai-sungai. Perlu ada macam kolam sendiri untuk membuang hasil sisa toksit daripada kilang tersebut. Jangan buang dekat dalam sungai. Buang dekat dalam kolam tersebut dan kita kena proses air hasil daripada kolam tu. Okey, jangan dibuang dekat dalam sungai terus. Okey. Macam mana nak menguruskan bahan buangan? Yang betul bahan buangan itu hendaklah dibungkus dan diikat dengan kemas. Awak menguruskan bahan buangan awak dekat rumah macam mana? Luffy menguruskan bahan buangan dekat rumah macam mana? Masuk dalam baju ampah. Buang. Masuk dekat dalam satu lubang. Betul? Lepas tu bakar. Betul tak? Kan? Nanti bila dah penuh awak bakar. Bakar itu juga boleh mengakibatkan pencemaran alam sekitar. Pencemaran udara. Berlakunya membuat pembakaran terbuka. Okey, yang seeloknya bila dah buang, dah penuh, dah penuh tempat pembuangan sampah kat belakang rumah tu, awak kena gali. Okey, gali dan timbus. Faham tak? Okey, gali dan timbus. Tapi plastik-plastik seeloknya kita kumpulkan dalam satu mana? Satu tempat dan hantar ke mana? Pusat semula. Sama juga dengan tin-tin. Kumpulkan satu tempat, okey, ikat dan hantar ke pusat kitar semula. Okey. So, tengok ni. Okey, kita juga boleh mengasingkan bahan buangan. Itu cara kita menguruskan bahan buangan dengan betul. Okey, gunakan bekas khas. Minyak hitam. Kalau kita pergi dekat mana? Bengkel-bengkel. Kita pergi dekat bengkel-bengkel. Sekarang minyak hitam ni bukan dia longkang dia sepatutnya. Gunakan bekas khas untuk buangan kimia serta sisa minyak. Okey, yang ini yang kita boleh buat di rumah. Okey, yang ini yang kita boleh buat di rumah. Buku teks muka surat 150. Semua orang tengok buku teks muka surat 157. Kalau tak ada pun boleh tengok ni. Ini tugasan awak sebenarnya. Ini tugasan. Tugasan untuk minggu ni. Okey, minggu ni. Awak naik sekolah nanti hari apa? Rabu. Hari Selasa ada sains kan? Hari Rabu awak naik. So, kita dah boleh buat dah sebenarnya. Okey? Awak senang, awak duduk kampung, banyak tanah dekat keliling rumah awak tu kan? Okey, so kita nak buat baja kompos kita sendiri. Baja organik yang tidak menggunakan bahan kimia. Macam mana? Awak perlukan ialah satu bekas
minyak ni kan? Minyak masak. Kan? Okey, langkah yang pertama masukkan tanah ke dalam bekas plastik berlubang. Mana nak dapat tanah? Jangan tanah liat, tanah kebun. Tanah kebun. Korek. Korek lah dekat keliling rumah awak tu kan banyak tanah. Okey, masukkan. Okey, tengok. Masing-masing tengok buku teks muka surat 157. Langkah yang pertama, masukkan tanah dekat dalam bekas tu tadi. Bekas apa yang kita boleh guna? Bekas minyak. Tahu bekas minyak? Bekas minyak yang dah habis tu. Okey, jangan dibuang bekas tu. Potong atasnya. Potong penutup dia tu sebelah atas. Okey, masukkan tanah. Jangan banyak. Suku sahaja. Lepas tu, lapiskan dengan letak sisa makanan yang kita tak habis makan tu. Sayur-sayur yang dah busuk, mak awak punya sayur-sayur yang dah busuk ke, mak awak ke ais ke, jumpalah sayur-sayur yang dah busuk ke, okey, potong-potong ataupun masukkan dekat dalam bekas yang awak dah isi tanah tu. Okey, lepas tu gaul. Gaul janganlah pakai tangan ni kalau nak gaul. Kalau nak pakai tangan, pakailah sarung tangan. Okey, gaul. Okey, lepas gaul, siram dengan air. Biarkan selama 4 hingga 5 minggu. Okey. Gaul. Tanah tu penuh lah sikit. Okey, lepas tu dah masukkan sisa makanan tadi yang tak habis, gaul. Okey, gaul. Lepas tu biarkan dulu. Siram sikit atasnya. Jangan bagi siram banyak sangat air sampai bertakung, tak nak. Okey, lepas tu biarkan. Dah biarkan 4 hingga 5 minggu, gaul lagi. Tak apa. Tugasan untuk minggu ni dah boleh mula buat dah baja kompos kita. Nanti hujung bulan Julai dah jadi dah awak punya baja. Lepas tu gaul. Cikgu buat macam mana? Buat macam mana? Tak maksudnya ambil gambar ke cara penyampaian kat cikgu tu? Tak apa, tak payah. Saya percaya buat je. Buat. Gambar pun boleh masa awak menyediakan. Tak payah buat video pun tak apa. Gambar pun boleh. Banyak tanah kan kat rumah kan? Okey, masukkan dekat dalam bekas minyak tu tanah. Lepas tu masukkan sisa-sisa makanan yang tak habis tu, tulang-tulang ikan ke, tulang-tulang ayam kan, sayur-sayur yang dah busuk ke. Masukkan, gaul. Gaul, lepas tu timbus tanah sikit. Lepas tu siram, biarkan. Okey, letak. Biarkan selama berapa? Biarkan selama 4 hingga 5 minggu. Okey, seterusnya langkah ketiga, setiap minggu kena gaul. Jangan dibiarkan je pula. Dah letak, dah siram. Okey, minggu ni, hujung minggu gaul. Okey, gaul, siram lagi. Okey, biarkan. Okey, seminggu. Minggu depan, gaul lagi. Tak payah tambah sisa makanan ke apa, tak payah. Okey, gaul lagi. Okey, gaul lagi. Lepas, biarkan. Okey, minggu yang ketiga pun sama, gaul lagi. Siram, kekalkan kelembapan tu supaya apa? Supaya, kenapa kena kekalkan kelembapan? Kita dah belajar tajuk sebelum ni kan, mikroorganisma boleh membiak, betul tak? Pada keadaan yang lembab. Sebab tu kita kena kekalkan kelembapan pada tanah tu supaya mikroorganisma boleh membiak dan boleh menguraikan sisa-sisa makanan kita tadi. Bila sisa makanan itu telah terurai, dia akan menjadi nutrien ataupun baja. Dan sebab tu kita kena gaul supaya sebati dengan tanah. Kalau tak ada sisa makanan pun, awak boleh tambah daun-daun kering. Jangan letak tin susu pula. Jangan letak tin susu pula. Sebab tin susu bahan buangan tidak boleh terbiodegrasi. Jangan letak plastik. Plastik pun bahan buangan tidak boleh terbiodegrasi. Letak daun-daun kering pun boleh. Daun kering pun boleh.
Okey, daun-daun kering pun boleh. Alas bawahnya ke sebelum letak tanah tu layer bawah sekali awak letak daun-daun kering. Letak tanah, letak makanan, letak tanah, letak daun kering, letak tanah atasnya, siram. Boleh. Okey? Jadinya kita akan buat dan saya akan bimbing daripada bila awak dah datang ni, saya akan bimbing daripada bersemuka lah dalam kelas awak. Cuma awak projek tu pergi ke sekolah, awak buat dekat rumah. Cuma nanti saya akan tanya perkembangan projek baja kompos awak ni. Boleh? Okey, seterusnya 4-5 minggu sisa tu dah berebut dan boleh jadi baja kompos. So awak bolehlah buat baja, buat kalau awak ada tanam pokok-pokok kat rumah kan, sama awak punya pokok bunga ke, lagi selamat. Kalau awak baja dengan baja ni, kalau mak awak tanam sayur-sayur dekat belakang-belakang rumah kan, lagi selamat sebab tidak ada bahan kimia. Kita panggil ini baja organik. Sayur yang awak makan itu maksudnya dia tak menyerap bahan kimia. Okay, baja yang awak buat adalah baja organik. So tugasan untuk selepas ini. Okey, minggu ni dah boleh mula. Ada bekas minyak? Jangan pakai Tupperware mak awak yang mahal pula tu nak letak baja kompos. Okey, pakailah bekas minyak ke, tapai-tapai apa benda lah. Okey, macam-macam kalau ada bekas, tak ada bekas minyak, bekas apa-apalah yang dah lama-lama mak awak punya tu. Okey, itu saja kita belajar. So dah tinggal sikit saja lagi untuk bahan buangan. Mungkin hari Selasa kita boleh sambung. Okey, hari Selasa kita boleh sambung pengurusan bahan buangan secara terancang dan akhirnya dah habis dah. Nanti kita boleh jawab soalan cabar minda dekat buku teks ni bersama-sama. Okey, itu saja untuk hari ni. Jaga kesihatan. Sila semak kerja-kerja yang saya bagi, nota-nota ringkas yang saya suruh salin tu kan. Sila semak sebab hari Rabu kita dah nak sekolah. Saya nak jumpa awak balik semula. Kita tunggu jadual barulah macam mana. Okey, itu saja. Jaga kebersihan, jaga kesihatan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye cikgu. Terima kasih dan selamat belanja.